Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 3 ya. Okay, first and foremost, betulkan niat belajar lillahi ta'ala. Okay, you have to have this book in front of you. Okay, and also don't forget to betulkan niat belajar lillahi ta'ala. Okay, so turn to page 104. Kita masih lagi dalam bab 3 iaitu pengangkutan. Ya, pengangkutan dalam tumbuhan pula. Kita dah habis pengangkutan dalam manusia. So saya dah buat dia punya mukadimah intro dia 102 pada kelas yang lepas. Hari ni dan kita telah lihat apakah dia punya takrif bagi transpirasi, iaitu proses apa? Kehilangan air daripada dalam bentuk air daripada permukaan daun ya ke dalam persekitaran. Prosesnya adalah penyejatan ya. Okey, page 103 pun kita dah cover. Kita tinggal lihat juga satu lagi cara kehilangan air adalah pelembakan ataupun diutasi ya, iaitu dia keluar air dekat hujung-hujung tepi-tepi daun ya, melalui hydatoid ya, bentuk cecair juga. Okey, hari ni kita sambung page 104 tentang kadar transpirasi. Dia sama juga, dia punya faktor dia lebih kurang sama dengan kadar penyejatan. Bezanya kita dapati satu saja. Yang sama adalah dua-dua bergantung pada suhu ya. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar penyejatan. Yang kedua, pergerakan udara. Semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi penyejatan dan juga transpirasi. The first one nanti lupa nak cakap transpirasi. Ketiga, ini lain sikit sebab dia kelembapan udara. Semakin tinggi kelembapan udara, semakin rendah pula. Bukan semakin tinggi ya. Suhu dengan pergerakan udara tadi adalah semakin tinggi. Sama-sama semakin tinggi. Kalau kelembapan udara semakin tinggi, kelembapan udara semakin perlahan kadar transpirasi, makin rendah kadar transpirasi. Okey, yang bezanya adalah kalau penyejatan biasa bergantung pada luas permukaan. Okey, tapi untuk kadar transpirasi yang keempat adalah keamatan cahaya. Keamatan cahaya. Kita akan lihat dia punya eksperimen dalam page 105 onwards. Now kita lihat info science about photometer ya. Okey, so kita lihat info sains ini. Kadar transpirasi tumbuhan lazimnya dianggar dengan menggunakan alat nama dia apa? Photometer ya. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah A dan B di bawah ini. Okey, lihat gambar A, kita ada photometer GSIM ya. Okey, so kita lihat dalam eksperimen dalam photometer A ni kita akan ada kelalang kon. Dalam kelalang kon kita letakkan air. Okey, air tu mesti dilapisi dengan lapisan minyak. Minyak mesti terapung kan ke sekurang tumpat. Bila dilapisi dengan minyak, ada sebab. Mesti boleh agak tu. Kenapa lapisan minyak? Supaya air tak tersejat melalui permukaan air. Dia tak tersejat. So, seterusnya kita letakkan anak pokok kembung dan juga kapas supaya dia tegak. Dia tegak. Okey, kita ada neraca elektronik, neraca elektronik. Kemudian kita letakkan dan kita buat bacaan. Okey, dan kita akan lihat bacaannya setelah beberapa okey, kita boleh sebenarnya dikata kita boleh mengukur kadar transpirasi. Okey, akan saya terangkan. Manakala eksperimen B, ini juga photometer. Tadi photometer yang terus dia membezakan jisim pada awal eksperimen sehingga masa tertentu. Now untuk B photometer yang kita melihat pergerakan gelembung. Ada bubble, little bubble dalam tu. Okey, kita lihat di sini. Apa yang kita perlu ialah bikar berisi air. Kemudian kita letakkan pembaris di belakang tube ya, di belakang tube yang air mengalir dan disambung pada alat macam dalam gambar tu lah. Kita akan ada seterusnya di hujungnya kita ada lapisan minyak juga, sama dia dengan tadi, supaya mengelakkan berlakunya penyejatan daripada permukaan air. Letakkan kapas untuk memegang anak pokok keembung.
dan juga kita ada takungan air, ya. Okey, so kita akan dapati kedua-dua eksperimen ini sama ada potensimeter jisim ataupun potensimeter gelembung. Kita akan dapati untuk A, after certain time, setelah beberapa masa, jisim air akan berkurangan. Nak kata air itu keluar melalui permukaan air tersejat tak ada minyak. Okey, so manakah possibility dari manakah kehilangan air itu berlaku? Definitely, pastinya adalah di permukaan daun. Bahagian daun lah, sini tak tahulah permukaan ke bawah ke lagi. Kita akan dapati daripada daun dia keluar. Okey, so dia akan berkurangan, ya. Manakala yang potensimeter gelembung, dia tunjuk situ gelembung udara, okey, pada berapa cm? Pada 3 cm. After certain time, setelah beberapa masa berlalu, kita akan dapati gelembung tu tidak stays that. Dia tak tetap kat situ. Dia akan bergerak ke arah kiri kanan. Tentulah ke arah kiri mungkin jadi 2 point something, ya. Definitely kurang ada 3. So ke mana air tu hilang? Air tu hilang melalui daun pada anak pokok keembung. Okey, so kita lihat dia punya penjelasan. Potensimeter jisim mengukur kadar transpirasi tumbuhan mengikut kadar jisim air. So kita akan tengok bezanya. Mula-mula banyak mana? Okey, kita berapa berat dia, kemudian bila dah kurang berapa berat dia. Dalam masa tempoh berapa lama diserap oleh tumbuhan. So kita akan bergantung pada jisim air menentukan dalam seminit ke, dalam sesaat ke, banyak mana air hilang. Sebab tak ada tempat lain untuk air hilang kecuali melalui bahagian atas tumbuhan. Sebenarnya stoma ada dekat daun, atas bawah, ada juga kat batang. Paling banyak kat bawah, ya. Okey, kemudian fotometer gelembung. Ini bukan cahaya, ini foto, PO. Kalau FOTO cahaya, ini POTO. Potensimeter gelembung pula mengukur kadar transpirasi tumbuhan mengikut kadar isi padu air yang diserap oleh tumbuhan. Ya, mengikut apa dia kata tadi? Mengukur kadar transpirasi tumbuhan mengikut kadar isi padu air yang diserap oleh tumbuhan. Ya, kita akan dapati dia bergerak ke arah mana, berapa cm dia bergerak. Okey, so kita lihat ada first eksperimen tentang 4 faktor kadar transpirasi in page 105 now. Okey, kita lihat tujuan eksperimen adalah mengkaji kesan keamatan cahaya terhadap kadar transpirasi. Okey, so dapati pernyataan masalahnya, apakah kesan keamatan cahaya terhadap kadar transpirasi? Your hypothesis, dia sama dengan penjejatan biasa. Ini pun berlaku tukar pada cecair berdebup air juga, kan? Okey, kalau kita dapati hipotesis peningkatan keamatan cahaya meningkatkan kadar transpirasi. Okey, ataupun semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Boleh juga. Okey, yang dimanipulasikan, bezakan dengan yang lain adalah keamatan cahaya. Banyak cahaya atau sedikit, sebagaimana rajah 3.19 dengan rajah 3.20. Okey, yang bergerak balas ialah kadar transpirasi. Kita tengok dalam waktu tempoh yang sama, banyak mana air yang kurang nanti. Kurang in terms of jisim dia. Okey, kemudian dimalarkan mestilah saiz dan jenis tumbuhan mesti samalah. Tak sama, tak fair lah, kan? Kita akan kata ini cepat habis, cepat besar pokok dia, ini pokok kecil. So tak boleh nak kita jadikan kesimpulan pula, sebab perbezaan. So yang dimalarkan saiz dan jenis tumbuhan, jangan pokok lain-lain, besar ni pun sama. Kelembapan udara, that means janganlah tiba-tiba satu tempat kering, satu tempat basah. Kemudian pergerakan udara, ada angin ke tak ada. Suhu dan masa, suhu kena sama, masa kena sama. So bahan you can read yourself, radas baca yourself. Kemudian tapi kena ada jam, of course, kalau tak cahaya matahari, you have to use lampu. Okey, jam randik lah eloknya. Okey, kalau yang 3.19, what you need to do, sediakan radas macam rajah 3.19, at the same time 3.20 sama-sama ada.
Then timbang jisim bagi dua susunan rajas ini dan rekodkan pemerhatian anda dalam jadual. So the best is you have to have the same jisim ya, sama berat dia, cakap Melayu biasa berat lah, is jisim ya, sama jisim dia dan rekodkan. Selepas 3 jam, it takes quite some time, timbang jisim dua susunan rajas ini semula dan rekodkan pemerhatian anda dalam jadual. Okey, untuk hitung kadar transpirasi anak pokok keembung yang terdedah kepada sumber cahaya dan dalam keadaan gelap di dalam almari, formulanya adalah kadar transpirasi adalah perubahan jisim fotometer bahagi dengan masa. Berapa lama situ 3 jam. Nak tukar pada minit pun boleh, tukar dia saat pun boleh, tengoklah banyak ke sikit perubahan tu. Okey, so of course perbezaan dia adalah 3.19, 3.20 adalah keamatan cahaya. Definitely 3.19 adalah di bawah cahaya, ada sumber cahaya. Darjah 3.20 dalam almari tak ada cahaya. Kesimpulan, apakah hipotesis eksperimen ini diterima? Yes, diterima ya. Apakah kesimpulan eksperimen ini? Kesimpulannya adalah kadar transpirasi bagi tumbuhan kadar transpirasi bagi tumbuhan adalah salah satunya keamatan cahaya. Okay, so let's see next page. Okay, page 106 tentang the next experiment. Tujuan adalah mengkaji kesan kelembapan udara terhadap kadar transpirasi. Masalahnya, apakah kesan kelembapan udara terhadap kadar transpirasi? Hipotesis, peningkatan kelembapan udara menurunkan. Ini lain sikit. Kalau kelembapan udara menurunkan, bukan menaikkan. Menurunkan kadar transpirasi. Yang dimanipulasikan, yang tak sama tentulah kelembapan udara. Macam mana nak bezakan? Cuba lihat darjah 3.21 dengan 3.22. Macam nak buat? Bezanya 3.21, pokok bahagian yang terdedah pada udara tu adalah terus ada persekitaran. 3.22 dibungkuskan dengan beg plastik dan di samping itu diletakkan kalsium klorida kontang. So apa fungsi KKK? Kalsium klorida kontang untuk mengeringkan udara ataupun menyerap wap air yang ada dalam plastik tu. Okey, itu bezanya. So that means berbezalah. 3.21 kelembapan udara dia biasa, udara biasa. 3.22 dia kering udara dia, tak banyak wap air sebab diserap oleh kalsium klorida kontang. So itu yang dimanipulasikan perbezaan dia. Okey, kemudian bergerak balas, kita lihat kadar transpirasi. Nanti kita kira macam tadi, iaitu setelah berapa minit, kalau tadi 3 jam ini 3 jam juga, kita tengok perbezaan jisim awal dengan akhir ya. Bergerak balas ialah kadar transpirasi, itu kita kena kira. Dimalarkan kena sama jenis tumbuhan dan juga sama saiz. Macam tadilah. Okey, keamatan cahaya kena sama. Janganlah satu dalam almari, satu kat luar pula. Pergerakan udara, kita dapati kena dua-duanya adalah sama. Taklah pula satu adalah berkipas angin, satu tak berkipas angin, tak boleh. Dan kita lihat suhu dan juga masa. Okey, kita lihat suhu dan juga masa. Sekejap. Siapa tu? Okey, kita lihat suhu dan masa itu adalah dimalarkan. 3 jam. Dan suhu dia kena sama lah. Okey, bahan dan rajas you can read yourself. Kita lihat prosedur. Mula-mula sediakan susunan rajas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.21 dan 3.22. Okey, I've explain tadi tentang rajah tu. Timbang jisim bagi dua susunan rajas ini dan rekodkan pemerhatian anda dalam jadual. After 3 jam, after 3 hours, timbang jisim dua susunan rajas ini semula dan rekodkan pemerhatian anda dalam jadual. Okey, hitung kadar transpirasi macam tadi ya, dalam dua susunan rajas ini, iaitu kita lihat perubahan jisim fotometer, that means yang awal tolak yang akhir,
dan bahagi masa, masa 3 jam. Tengoklah nak per jam mungkin sikit sangat, per minit atau per saat, bergantung pada nilai yang dapat untuk jisim tersebut. So kesimpulan, adakah hipotesis eksperimen ini diterima? Ya. Apakah kesimpulan eksperimen ini? Tahu dah lah kan kesimpulan dia. Tentang kadar ketranspirasi adalah di salah satu faktornya adalah kelembapan udara. Okey, kemudian kita lihat page 107 tentang eksperimen 3.4. Okey, tujuannya adalah mengkaji kesan pergerakan udara terhadap kadar transpirasi. Ada angin ke tak ada angin, itu bahasa biasa dia. Pernyataan masalah, apakah kesan pergerakan udara terhadap kadar transpirasi? Hipotesisnya, peningkatan pergerakan udara meningkatkan kadar transpirasi. Jadi semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Hipotesis, peningkatan pergi cakap pernyataan masalah pula. Sorry. Again, apakah kesan pergerakan udara terhadap kadar transpirasi? So kita akan dapati hipotesisnya peningkatan pergerakan udara meningkatkan kadar transpirasi. Boleh juga alhamdulillah. Excuse me. Boleh juga semakin tinggi pergerakan udara, ataupun semakin laju udara bergerak, semakin tinggi kadar transpirasi. Okay, so next we are going to see apakah dimanipulasikan. Kita akan lihat pergerakan udara, pergerakan udara, iaitu ada angin ke tak ada angin. Okey, kedua, tengok gambar rajah 3.23 lah dengan 3.24. Yang belah kiri biasa, yang belah kanan ada kipas. Okey, so pergerakan udara dengan kehadiran kipas tadi, yang bergerak balas adalah kadar transpirasi, itu kena kira lah nanti. Okey, dimalarkan saiz dan jenis tumbuhan kena sama, keamatan cahaya mesti sama, kelembapan udara mesti sama, suhu dan masa mesti sama. Yang beza angin bergerak atau tidak. Okey, so bahan dan radas awak boleh baca. Kita lihat prosedur. Sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.23 dan 3.24. Dan macam tadilah dua eksperimen sebelum ni. Timbang jisim bagi dua susunan radas ini dan rekodkan pemerhatian anda dalam jadual. After 3 hours, timbang jisim dua susunan radas ini semula. Okay, again, timbang dia and rekodkan pemerhatian anda dalam jadual. Dan hitung kadar transpirasi lah. Perbezaan dia bagi dengan masa. Okey, kesimpulan, adakah hipotesis eksperimen ini diterima? Yes. Apakah kesimpulan eksperimen ini? Tahu dah lah kesimpulan dia. Lebih kurangnya first two eksperimen. Okey. Dan make sure semua-semua tu dalam kelangkon tu ada minyak. Untuk apa tadi? Untuk menghalang penyejatan air daripada permukaan. Permukaan. Ataupun mengelakkan penyejatan daripada permukaan air. Okay, the last experiment 3.5 muka surat 108 adalah mengkaji kesan suhu terhadap kadar transpirasi. Panas ke sejuk, cepat transpirasi ni. Pernyataan masalah, apakah kesan suhu terhadap kadar transpirasi? Hipotesisnya peningkatan suhu meningkatkan kadar transpirasi. Nak kata semakin pun boleh, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar transpirasi pun boleh juga. Apakah dimanipulasikan? Tentulah suhu. Sebab dia nak tengok kesan suhu. Yang bergerak balas ialah kadar transpirasi. Kena kira jugalah. Dan kemudian dimalarkan macam tadi juga. Saiz mesti sama, tumbuhan mesti sama, cahaya mesti sama. Okey, kelembapan udara mesti sama, pergerakan udara mesti sama, masa pun kena sama. Okey, bahan dan radas you can read yourself. Kita lihat seterusnya prosedur dan dia menyatakan sediakan radas macam 3.25 and 3.26 macam dalam gambar tu lah. Dan of course kita dapati dia punya perbezaan adalah suhu. Okey, dalam 3.25 bilik yang sejuk atau bersuhu rendah. Manakala 3.26 bilik yang panas atau bersuhu tinggi. Satu sejuk, satu panas sikit. Yang panas sangat mati pula pokok. Okey, dan timbang jisim sama dengan eksperimen sebelum ni. Kedua-dua radas rekodkan pemerhatian
After 3 hours juga, timbang jisim 2 susunan radas ini semula dan rekodkan pemerhatian anda dalam jadual. Hitung kadar transpirasi anak pokok ke embung dalam 2 susunan radas ini. So, tengok perbezaan dia punya jisim. Yang awal tolak yang akhir, sebab yang akhir sikit kan, dah kurang kan. So, yang awal tu banyak, tolak yang akhir. Kemudian bagi dengan masa. Okey, kesimpulan, apakah hipotesis eksperimen ini diterima? Definitely yes. Kalau tak tu dia misal silap buat eksperimen lah tu. Tak apa, lupa. Mungkin lupa letak lapisan minyak. Okey, kesimpulannya sama lah lebih kurang tadi. So we've proven from the experiment ada 4 faktor. Apakah tadi? 3.2 adalah keamatan cahaya. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. 3.3 adalah kelembapan udara. Semakin lembab udara, semakin rendah kadar transpirasi. 3.4 pergerakan udara, bermaksud dia punya hipotesis, ialah hipotesis semakin tinggi pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Keempat adalah suhu, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey, page 109 kita lihat struktur dan fungsi komponen dalam berkas vaskular pada tumbuhan. Okey, ada yang tak tahu apa pula berkas vaskular ni. Okey, so berkas vaskular kita akan lihat dalam keratan rentas tumbuhan ada, dekat akar ada, ya. So kita baca dululah sebelum saya terangkan. Transpirasi juga memudahkan pengangkutan air dan garam mineral dalam tumbuhan. Ya, subhanallah, sebenarnya mana ada pam dekat akar ke, kat batang ke, kat daun nak tarik air pada tanah? Tak ada pun. Tak ada. Tapi air boleh naik. Dia melawan graviti. Kau fikir logik, mesti tak boleh. Mesti jatuh balik. Kalau apa-apa baling bola ke atas, dia jatuh balik. Nothing can goes up. Kecuali macam roket ke kapal terbang pun, dia ada pengiraan. Dia ada scientific and also the mathematical calculation yang memastikan dia boleh melawan gravity. So, macam mana ni? Itulah Allah buat. Subhanallah, ya. Proses transpirasi itu sendiri adalah untuk menyedut air tu daripada bawah naik sampai keluar ikut daun. Kalau dia tak sedut macam mana? Tak ada pump, tak ada apa. Kita kat rumah, tangki rumah kita pun ada pump dah bawa naik air. Oh, turun balik. Ya, kat pokok tak ada pump. Pump yang dekat rumah tu manusia buat berdasarkan ilmu sains. Dia pun reka cipta. Dia reka cipta. Dia kira lah semua apa-apa yang untuk melawan tarikan graviti, tenaga kan kuat lagi tarik. Okey, so dapati air dan garam mineral naik, ya, daripada akar kepada daun. Kenapa? Daun tu adalah tempat buat fotosintesis. Dia perlu air. Garam mineral tu apa? Macam kita nak vitamin, nak mineral untuk kita sihat. Pokok pun kena ada garam mineral baru dia sihat. Kalau tidak, pokok tu kurus, tak mau berbuah, tak mau apa, layu, mati. Okey, so kalau cukup garam mineral, dia sihat lah. Okey, semasa transpirasi, air dan garam mineral terlarut, yang terlarut, ya. Kalau garam mineral tak larut, tak boleh meresap ke dalam tumbuhan melalui akar ke batang dan daun seperti ditunjukkan dalam rajah 3.27. Okey, so kita akan dapati ini keratan rentas bagi kecil pula. Akar sini adalah bagi batang pokok. Saya terlupa nak pakai mastongan. Sekejap. Okey. Dan sini adalah keratan rentas bagi atas pula dah. Okey. Yang paling senang kita akan lihat yang dekat batang. Sebab ini untuk dicotyledon, ya. Dicotyledon kita akan dapati ini. Okey.
these are vascular bundle, berkas vascular. Okay, so kat keratan lantas daun tu, you are going to see dia macam terbagi dua. Allah buat terbagi dua, subhanallah. Okay, kita akan ada yang dalam ni, dalam in kan, in English is in kan. So in I ni adalah xylem, English is XY. Okay, yang luar ni, okay, luar ni, luar, ini adalah okay, FLOEM. Nampak on, out. Yang luar, nak bagi ingat takut terbalik. Luar adalah out, so phloem. Dalam adalah in, xylem. Fungsi phloem daripada kajian sains dapati adalah untuk mengangkut F kan, so food, mengangkut makanan. Xylem ada I tadi, adalah angkut air. Okay, so dekat keratan these are vascular bundle. Kedua-dua ni, xylem and phloem ni adalah vascular bundle ataupun berkas vaskular. Okey, so dekat akar pula kita akan dapati bagi dicotyledon punya tumbuhan. Di means dua biji ya. Macam kacang tanah, kacang hijau, kacang apa-apa macam yang boleh buka, dia terbagi dua dengan mudah. Bukan yang sebiji macam jagung tu monocotyledon ya. Kelapa monocotyledon. Tengok daun, tengok biji, tengok adalah ciri-ciri lain patut dah belajar dah. Daun dan sebagainya. So ini kita akan dapati dia punya bentuk macam nak kata star, taklah star. Ya. Sekejap ya. Memang tengah habiskan belajar sekejap. Sikit lagi. Okey, ini adalah akar. Okey, yang tengah ni apa? Cuba tengok. Tengah adalah xylem. Ini dalam xylem, ini tengah xylem. Yang luar ni adalah phloem. So ini angkut air. Okey, ini angkut air, ini angkut makanan. Kedua-duanya juga berkas vaskular. Okey, manakala kita lihat daun pula, kita akan lihat daun bahagian atas adalah xylem, bahagian bawah adalah phloem. Xylem angkut apa tadi? Air. Phloem angkut makanan, food. Okey, so lihat kat Rajah 3.27, kita lihat all trees ada lukis dah, dasarkan pokok keembung tu, balsam plant. Perhatikan yang garis putus-putus, arrow garis putus-putus adalah sucrosa. That is a kind of food produced by the leaves. Bergerak dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Selain daun tu nak makan, batang pokok nak makan, akar nak bawa makan, as long as dia boleh hidup. So nak buat makanan tu kena ada air kan. So dari bawah tengok yang arrow biru tu, air dan garam mineral diserap oleh akar. So let's see yang kotak orange tu. Xylem, apa fungsi dia? Mengangkut apa? Air dan garam mineral. Air dan garam mineral. Garam mineral. Okey. Tak faham pula macam tu. Slash pula kan. GM ni. Garam mineral. Terlarut dari akar ke daun. So kalau xylem dia bawah ke atas pergerakan dia melalui batang bagi menjalankan fotosintesis dan untuk menggantikan kehilangan air semasa proses transpirasi. Yang nak gantikan air tu, I hope pada next class saya ingat nak terangkan macam mana dia naik kan. Okey, kemudian phloem berfungsi mengangkut sukrosa yang terhasil dalam daun. So dia buat kat daun, kemudian dia hantar ya. Dia hantar ke kata-kata sepah-sepah kat pokok tu. Semua-semua perlukan makanan dalam daun semasa fotosintesis ke bahagian lain tumbuhan. Okay, I got to stop there first. Saya tulis sikit lah nota supaya saya terangkan dia punya cara dia pergerakan air. Pergerakan air from roots to leaves. Okay, so I got to stop there first. So thank you for watching. And then also
subscribe if you haven't subscribed yet. Please share with your friends, especially cuti sekolah ni. Maybe dia orang boleh ada masa extra untuk tengok. Mungkin dia ada tuition lain dan sebagainya, tapi tak apa. Lagi baik kali awak tengok, banyak tempat belajar, lagi baik kali awak tengok lagi ilmu tu melekat, insyaAllah. Okay, so next is give me a like, and then jaga solat. Mudah-mudahan saya jaga terpelihara akhlak kita, and then kemudian taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa, and then also hormati guru-guru. Mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu, supaya ilmu tu masuk pada awak, dapat semakin berjaya, dan juga kita, dan seterusnya kita akan dapat diamalkan pada kemudian hari ke, percaya dan peperiksaan dan sebagainya. Hormati lebih tua dan sayangi lebih muda, supaya akhlak kita cantik sebagai seorang Islam, tidak memalukan orang Islam, akhlak kita mulia dan disayangi oleh Allah, insya-Allah. Okay, so that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.